tenaga asing banyak peluang di sini, gaji 3,000, betul. Tapi lifestyle mereka bukan lifestyle rakyat Malaysia. Mereka duduk dalam kongsi. Mereka duduk satu rumah 10 orang. Tak ada anak, tak payah hantar anak pergi sekolah. Nursery tak payah. Makan jimat. Kita tak boleh compare dengan kehidupan rakyat Malaysia dengan kehidupan... Ini bukan apple dengan apple. Ini bukan apple dengan apple, ni apple dengan kucing. Tapi doktor, sorry kan, sekarang bila cerita pasal bangsa asing ni, mereka dah start beli rumah kedai. Ya. Dah start beli rumah kedai dan sebagainya. Ya, ini dasar. Kerana mereka tak sepatutnya dapat peluang itu. Jadi, kalau duitnya 3,000, dia takkan mampu beli rumah kedai. Syed, key discussion yang saya nampak kali ni, kita kadang lebih kepada banyak assumption. Budak-budak tak dapat kerja, salah budak. Salah kita. Kita janji budak ni masuk universiti, pergi ambil loan 30,000, keluar tak ada kerja. Sebab apa? Bukan sebab bahasa Inggeris. You boleh tak cakap bahasa Inggeris, ataupun boleh cakap Inggeris, tapi kerja tak bagus. Tak bermaksud apa-apa. Language capacity doesn't mean you're a good worker. Keluar tak ada kerja. Because jumlah peratusan pekerjaan yang kita cipta sejak 2011, kebanyakannya low skill and middle skill. Not for our graduan. Kita tak boleh graduan juga. Struktur ekonomi nombor 1. Nombor 2. Tapi kalau kita tanya majikan, bila majikan itu interview graduan, apa sebab mereka tidak ambil? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan adalah soft skills. Saya setuju dengan Prof. Biasa. Tapi tak boleh kita menyalahkan. Entrepreneurship adalah alasannya. Kalau dah bawa Uber, bawa Grab boleh dapat 3,000, kenapa kita masih boleh ada graduan yang tidak punya pendapatan? Kita janji dengan budak-budak ni so there is no promise. Hari ini kita kena ingat, universiti, pihak kerajaan menyatakan bahawa masuk universiti bukan satu tiket untuk mereka dapat kerja. It was true 20-30 tahun. Masyarakat itu kena sedar. Tongkat maknanya tu. Itu adalah satu perkara yang kita kata tidak ada perjanjian. Kerajaan kata tugas universiti memberi pendidikan, tugas universiti memberi skill. Sama ada mereka sebab atau tidak bergantung kepada mana mahu diri. Kita hantar budak-budak kita ambil loan 30,000, mak bapak pinjam sana pinjam sini supaya budak-budak ni keluar jadi Uber. Jadi kerja yang pekerja asing buat kerja. Ini tidak adil untuk budak ni. Kita ada janji, it's a social contract. Bukan janji sign maksudnya. Janji kontrak. Kita ikat dengan bajet 2018. Kalau dasarnya perlu kita perkenalkan dalam bentuk pembentangan bajet, maka sebagaimana? Doktor dulu. Pertama, apa yang kita buat pada tahun lepas dan pada tahun sebelumnya tidak patut berlaku lagi. Iaitu? Apa yang kita buat tahun lepas? Kita potong bajet education. Itu opsi kan setuju? Opsi. Dia tak boleh sebut. Tahun lepas buat 30%, before that 20% kita dah potong dah banyak dah. Kita potong bajet. Universiti tak sepatutnya dipotong bajet. Pendidikan. Dan juga bukan hanya universiti. Bagi saya universiti kita spend too much. Kepada pra-sekolah dengan sekolah rendah. Tu lagi banyak budak-budak. Dan kedua, kesihatan. Health issue in Malaysia is quite serious. Saya bagi contoh, budak-budak yang stunted, yang tak cukup tinggi untuk umur dia. Di Malaysia walaupun negara makin meningkat, ekonomi makin meningkat, peratusan budak-budak yang stunted tak cukup tinggi untuk rendah, deficiency in food, nutrition naik kepada lebih kurang 20%. Dan kesihatan dan pendidikan. Dua ni kita bukan expenses, ini bukan perbelanjaan. Ini adalah investment untuk future. Jangan potong benda ni. Dan selalu kita baca bila budget speech, kita macam proud budak-budak boleh bawa Uber. This is not something that we should be proud of. This is not towards digital economy industry 4.0. And selalunya kita ambil shortcut. Tak apalah kita suruh mereka jadi entrepreneur. Memang setuju, patut. Kalau dah tua, tidak mampu beli kereta, nak suruh apa? Bukan semua orang boleh jadi entrepreneur. Jadi kita kena be careful kadang-kadang.